Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Najib Muhammad dan nombor matrik saya ialah 05 DKA 20F10558. Saya daripada Politeknik Kuching Sarawak dan saya juga daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Tujuan saya pada hari ini ialah untuk membentangkan laporan akhir tahun industri saya, latihan industri saya yang telah berlangsung dari 30 Januari 2023 hingga 16 Jun 2023. Jadi saya telah melakukan latihan industri saya selama 20 minggu di Rimbun Prima Sendian Berhad, iaitu yang terletak di Metro City Commercial Precinct, Jalan Matang, Kuching, Sarawak. Jadi seterusnya saya akan membentangkan tentang pengenalan organisasi Rimbun Prima Sendian Berhad. Jadi Rimbun Prima ini mempunyai kelas sijil UPKJ yang terbagi kepada 3, iaitu yang pertama UPKK ataupun kerja yang berstatus A, UPKB ataupun Bumi Putera yang berstatus B, dan UPKM ataupun Mechanical yang berstatus A. Seterusnya, Rimbun Prima juga mempunyai grade sijil PPK dan SPKK iaitu G7, iaitu Rimbun Prima ini boleh menerima tender ataupun projek daripada klien tanpa hard limit. Seterusnya, jenis Rimbun Prima ini ialah Civil and Structural Engineering and Project Management and Construction. Seterusnya ialah carta organisasi bagi Rimbun Prima. Jadi di atas sekali terdapat Board of Director iaitu Norin binti Ahmad dan supervisor baru saya iaitu Abdul Muaz bin Idris. Seterusnya General Managernya ialah Muhammad Gauzi bin Muhammad Effendi dan Director Operationnya ialah Haji Muhammad Iswandi bin Haji Bujang. Di bawah Directornya terdapat Director Technical dan Projek Abdul Muaz bin Idris. Projek Coordinator bagi Rimbun Prima ini adalah Dayang Nur Hayati dan Civil Techniciannya ialah Faiz Fatullah. Seterusnya saya menerangkan tentang dokumen tender. Apa itu dokumen tender? Dokumen tender adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak klien yang berhasrat untuk melaksanakan sesuatu projek. Pihak kontraktor yang berminat untuk menyertai projek tersebut perlu mengisi dan melengkapkan dokumen tender dan memulakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ini adalah salah satu kerja saya yang saya lakukan sepanjang saya melakukan latihan industri di Rimbun Prima, iaitu dengan mengisi tender-tender yang telah dibuka oleh pihak kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya Sarawak, Rikoda maupun KWB, Kuching Water Board. Seterusnya objektif dokumen tender ialah untuk memudahkan pihak petender untuk melihat, menyemak, meneliti kelayakan dan seterusnya untuk memudahkan urusan pentenderan. Seterusnya saya akan menerangkan proses pembelian tender. Okey, pertama sekali selalunya kami akan mencari iklan tender di laman sesawang atau mana-mana portal tender. Yang paling terkenal ialah laman sesawang JKR, Jabatan Kerja Raya, dan KWB. Setelah mencari iklan tersebut, kami akan memeriksa syarat-syarat wajib untuk tender yang hendak dibeli. Selalunya kami akan memeriksa dahulu kelayakan kami dengan memeriksa sijil-sijil CIDB dan UPKJ kami untuk memasuki sesuatu tender itu ataupun membeli tender itu. Setelah memeriksanya, kami akan menyediakan dokumen-dokumen wajib seperti sijil UPKJ asli dan bercetak, sijil CIDB yang telah saya terangkan tadi, lesen ordinan perniagaan, sijil berstatus Bumi Putera, surat petikan wakil direkturnya dan cetakan kad pengenalan wakil ataupun IC Direktur Rimbun Prima tersebut. Okey, seterusnya setelah menyediakan dokumen-dokumen tersebut, kami akan membuat pembayaran dengan menggunakan draft bank kerajaan atau aplikasi e-wallet. Akhir sekali, setelah selesai membuat pembayaran, selalunya kami akan mengambil dokumen tender dan resit daripada klien-klien kami seperti JKR,
Mipoda dan badan-badan kerajaan ataupun klien yang ingin membuat projek dengan kami. Seterusnya ialah bahagian yang perlu diisi oleh petender. Ini adalah isi-isi yang ada di dalam tender tersebut. Pertama sekali, terdapat form of tender, summary of tender. Seterusnya, terdapat borang A iaitu surat perakuan kebenaran maklumat dan pengesahan dokumen. Borang B iaitu butiran syarikat petender dan juga butiran pemegang saham dan kaki tangan pengurusan. Borang C iaitu maklumat kewangan petender. Borang D, senarai projek yang telah disiapkan dalam masa 3 tahun. Borang E iaitu senarai projek yang sedang berlangsung ataupun berjalan. Borang F, senarai rancangan dan peralatan. Dan akhir sekali ialah borang G, senarai kaki tangan teknikal. Selalunya senarai kaki tangan teknikal ini kami akan mencetak IC ataupun IC dan sijil diploma ataupun degree untuk kaki tangan limbun prima. Antara site-site yang telah saya lawati sepanjang latihan industri saya ini, saya telah melawat Kampung Sampat yang terletak di Sebangan Sebuyau. Tujuan saya melawati Kampung Sampat ini ialah untuk mendapatkan sampel air dengan tujuan untuk merawat air supaya mengetahui ciri-ciri air tersebut dari segi pH value, turbidity, rasa dan bau. Okay, seterusnya ialah pH value meter dan ini adalah alatan-alatan yang kami gunakan untuk mendapatkan sampel air. Pertama ialah pH value meter dan turbidity check meter. Selain itu, saya ada juga melawati Surau Darul Iman yang terletak di Kuching juga. Dan Surau Darul Iman ini telah menggunakan cerucuk konkrit bertulang. Ini kerana Surau Darul Iman ini mempunyai kawasan pembinaan bukan kawasan batu kapur dan lembut. Tanahnya tidak lembut. Selain itu juga supaya Surau Darul Iman ini dapat menampung beban sehingga 1450 kN ataupun 145 tan. Ini adalah salah antara cerucuk-cerucuk yang digunakan di Surau Darul Iman. Seperti starter pile, joint pile and extension pile. Dan cara penanaman cerucuk ialah menggunakan sistem penanaman penukul jatuh bebas. Foundation atau asas tapak bagi Surau Darul Iman ini adalah sebelum melakukan kerja-kerja pembinaan yang lain, pembinaan Surau Darul Iman ini menggunakan pad foundation seperti saya terangkan tadi kerana tanahnya tidak terlalu lembut dan juga bukan batu kapur. Jadi kesimpulannya, saya berharap agar semua yang saya pelajari sepanjang saya melakukan latihan industri ini, saya dapat terapkan di masa atau waktu yang lain ataupun saya boleh gunakan untuk pekerjaan yang sebenar. Selain itu juga, saya juga berharap banyak firma mengambil pelajar-pelajar institusi tinggi untuk melakukan latihan industri di firma mereka supaya pelajar-pelajar yang ingin melakukan latihan industri ini mempunyai sedikit pengalaman yang akan menjadi kegunaan di masa yang akan datang. Seperti yang kita tahu, pelajar ketika belajar yang dia belajar mungkin skop yang lain tetapi jika mereka memasuki alam pekerjaan yang sebenar, yang mereka akan kerjakan itu lain daripada yang mereka belajar sebelum ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.